Sambung surah Yusuf ayat yang ke-77. Surah Yusuf ayat yang ke-77, muka surat 244. Muka surat 244, surah Yusuf ayat yang ke-77. Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, ayat 77 berbunyi qalu in yasriq faqad saraqa akhul lahu min qabl. Mereka berkata, siapa mereka ni? Mereka kat sini adalah abang-abang Nabi Yusuf. Abang-abang Nabi Yusuf. In jika yasriq, dia mencuri. Dia ni Bunyamin lah. Dia mencuri. Fa, maka qad, sesungguhnya saraqa, telah mencuri akhun, saudara, adik-beradik dia, lahu, baginya, bagi Bunyamin, min, daripada, qablu, sebelum ini. Okey, Puan Izawani, tolong terjemahkan Puan Izawani ayat pertama kita hari ini. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka, iaitu abang-abang Yusuf, berkata, jika dia, Bunyamin, mencuri, maka sesungguhnya telah mencuri saudara baginya daripada sebelum ini. Okey, terima kasih Puan Izawani. Ayat kita sedang bincang ni adalah kesinambungan daripada kisah Bunyamin bila dicek beg dia, ada piala diraja. Ada piala diraja maksudnya ada alat gantang ataupun cupak yang digunakan untuk menimbang gandum-gandum di Mesir. Abang-abang dia ni confident memang mereka tak curi. Abang-abang dia ni asalnya memang confident lah mereka tak curi. Tapi bila Nabi Yusuf mengeluarkan daripada beg Bunyamin cupak gantang ataupun yang hilang tadi, maka mereka semua rasa malu, mereka semua rasa bersalah, mereka semua rasa sangat-sangat dipermalukan oleh adik mereka sendiri. Lalu terus keluar daripada mulut mereka kata-kata apa dia? Mereka pun terus berkata depan Nabi Yusuf tentang Bunyamin yang dituduh mencuri. Inilah Bunyamin tak mencuri pun, tapi oleh kerana barang tu ada dalam beg bekas makanan Bunyamin, mereka anggap Bunyamin curi. Maka mereka pun kata, jika dia mencuri, maksudnya jika Bunyamin mencuri. Kenapa mereka guna lafaz jika? Sebab mereka pun tak yakin yang Bunyamin curi. Kita nak dapat pengajaran apa kat sini? Katakanlah barang kita hilang kat office, kat kelas. Contohlah ni kan. Barang kita hilang kat office ke, kat kelas ke. Tiba-tiba barang kita yang hilang kat office tu, kita jumpa dalam meja kawan kita. Kita nampak ada dalam meja kawan kita. Meja salah seorang staff kat office kita lah. Boleh tak dengan sebab itu kita kata dia curi? Tak boleh. Sebab masih ada lagi kemungkinan orang lain nak khianati dia, orang lain nak kenakan dia, ambil barang kita, curi barang kita, buahlah meja dia dengan tujuan supaya orang tuduh dia curi. Boleh berlaku. Jadi sekarang ni barang yang hilang, barang diraja yang hilang, piala, suak tu kita jemah piala diraja yang hilang, piala yang digunakan untuk timbang gandum tadi yang hilang, ditemui dalam beg Bunyamin.
Nabi Yusuf tak kata pun dia curi. Nabi Yusuf tak kata pun dia curi. Nabi Yusuf cuma kata, siapa yang dalam beg dia ada barang tersebut, okey, dia akan jadi milik kami lah. Sebab kamu dah janji, kamu abang-abang Bunyamin dah janji, kalau jumpa dalam beg siapa barang tu, maka orang tu, pemilik beg tu akan dijadikan hamba abdi kepada empunya barang. Nabi Yusuf tak guna pun perkataan dia curi. Jadi abang-abang dia ni pun sama juga. Mereka tak boleh nak tuduh dengan yakin yang Bunyamin ambil. Tapi dalam masa yang sama, barang tu ada dalam beg Bunyamin. Lalu mereka pun mengatakan, jika dia mencuri, maksudnya kalau betul lah Bunyamin ni mencuri barang tu, maka sesungguhnya abang dia dulu, iaitu Yusuf pun pernah mencuri juga. Okey, baik. Jadi kata-kata mereka ni, mereka tuduh ke mereka tak tuduh? Mereka tak tuduh. Sebab mereka guna perkataan jika. Maksudnya kalau betul-betul Bunyamin curi, maknanya betul lah abang dia dulu pernah mencuri juga, Yusuf. Kalau dia tak mencuri, maknanya abang dia tak mencuri. Ada perkataan jika, ada perkataan kalau. Jadi tuduhan mereka ni bukan semata-mata tuduhan. Kita kata ada kaitan jika. Ada dipanggil taklid, ada takluk jika. Kalau dia curi, abang dia mesti curi. Kalau dia tak curi, abang dia tak curi. Baik. Tersebut dalam beberapa kisah tafsir yang boleh kita kategorikan sebagai Israiliyat. Kita boleh kategorikan sebagai Israiliyat. Ada pendapat mengatakan, okey, kata-kata mereka ni keluar daripada mulut mereka ketika mana Nabi Yusuf mengeluarkan piala daripada beg Bunyamin, mereka tertunduk malu. Sebab tadi confident cakap tak curi. Tengok ada dalam beg adik mereka. Lalu mereka pun cakap untuk berlepas diri. Kononnya mereka tak bersalah lah dalam hal ni. Mereka pun berkata, kalaulah dia curi, abang dia dulu curi juga. Maksudnya kalau betul dia pencuri, maksudnya dia hanya ada tabiat mencuri dengan abang dia Yusuf dulu je. Kami 10 orang lagi tak terlibat, tak ada perangai buruk suka mencuri macam dia. Ni maksud kata-kata abang-abang ni. Kalau dia betul mencuri, kalau si Yusuf ni betul dia mencuri, maknanya dalam keluarga kami 2 orang je pencuri, dia dengan abang dia. Okey? Baik. Ada pendapat mengatakan, ni dalam tafsir bukan tepat pun. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Dulu masa Yusuf ni kecil, masa Yusuf kecil, Bunyamin lagi kecil, dia pernah mencuri patung milik ayah kepada ibu dia. Patung tu dimiliki oleh ayah kepada ibu dia. Senang cerita, tok belah mak dia. Dia pernah mencuri patung milik kepada tok dia, iaitu ayah kepada mak dia. Ini salah satu pendapat jika mereka memang nak sabitkan Yusuf tu mencuri. Tetapi pertama, masa ni budak mencuri tidak dianggap bersalah. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih-lebih lagi masa tu dia curi berhala milik atuk dia dengan niat, dengan tujuan agar berhala tu tak disembah. Okey? Ni pendapat yang pertama lah. Jadi kenapa cerita ni diada-adakan ataupun kenapa cerita ni didatangkan? Cerita ni didatangkan nak beritahu memang ya pun dulu Yusuf pernah mencuri, tapi mencuri itu tak dianggap salah. Pertama sebab dia budak-budak. Kedua, dia mencuri dengan niat yang baik. Apa niat yang baik? Niat dia supaya berhala tak disembah. Okey, ni pendapat yang pertama. Pendapat kedua, satu hari datang seorang peminta sedekah ke rumah Nabi Yusuf, Nabi Yaqub ni masa tu Yusuf kecil lagi. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam senyap-senyap ambil telur ayam yang ada dalam rumah, dia berikan kepada, satu hari datang seorang peminta sedekah, pencuri pula dah. Satu hari datang seorang peminta sedekah ke rumah Nabi Yusuf, rumah Nabi Yaqub lah ni. Dia minta makanan. Maka Nabi Yusuf masa tu kecil lagi,
curi-curi, ambil tanpa kebenaran sebiji telur, lalu dia bagi kepada peminta sedekah tadi. Perbuatan tu tetap namanya curi, tetapi dia budak. Yang kedua niat dia baik, dia nak bagi kepada orang meminta, bukan dia curi untuk dia. Ada pendapat ketiga mengatakan dia pernah mengambil telur seekor ayam. Dia pernah mengambil seekor ayam jantan yang ada di rumah Nabi Yaqub, lalu dia bagi kepada orang yang datang minta sedekah. Ada pendapat lain mengatakan yang keempat, dia suka sorok makanan. Dia suka sembunyikan makanan, sorok makanan yang ada dalam rumah dia. Dia sorok makanan-makanan tu. Bila ada orang miskin datang, dia akan bagi pada orang miskin tersebut. Ini 5 cerita ataupun 4 cerita yang didatangkan untuk menyabitkan ayat ini. Konon-kononnya memang Nabi Yusuf pernah mencuri dulu masa kecil, tapi curinya itu tidak dianggap bersalah. Pendapat ni tidak tepat, tidak benar sama sekali. Kerana apa? Nabi Yusuf tak pernah mencuri. Sama ada niat baik, niat tak baik, masa kecil, masa dah balik, belum balik, tak pernah mencuri langsung. Jadi, bila Nabi Yusuf tak mencuri langsung, tuhmahan yang ditujukan ini adalah tuhmahan semata-mata. Sebab, kalaulah memang betul Yusuf pernah mencuri, sebagaimana dia cerita je lah, curi telur lah, curi ayam lah, curi makanan bagi orang miskin lah. Kalau betul, memang betul pernah mencuri, maka abang dia tak perlu guna perkataan jika. Bila guna perkataan jika, maknanya apa? Ada kemungkinan ya, ada kemungkinan tidak. Jadi pendapat yang paling tepat, kita kata paling boleh terima pakai kat sini, dia tak pernah mencuri langsung. Para Nabi Allah pelihara daripada perbuatan mencuri. Bayangkan, sekarang dia jadi Nabi, atau orang buat cerita. Dulu dia masih kecil curi makanan aku, dulu dia masih kecil curi tu, curi ni. Rekod baik ke tak baik? Tak baik. Rekod yang sangat tak baik. Jadi tak mungkin para Nabi ada rekod yang tak baik. Walaupun cerita-cerita tadi didatangkan untuk menunjukkan ayat Quran ni betul, dia pernah mencuri, cuma curian yang dilakukan oleh Yusuf tu curian yang tak tercela. Tak boleh. Kerana apa? Walaupun apa saja niat mencuri dia tu, mencuri tetap haram, tetap berdosa. Okey, cumanya masa dia kecil dia tak kena hudud lah kalau ikut hukum hudud. Dan curi perbuatan benda-benda yang haram, curi berhala lah, curi itulah, curi ni lah, curi benda-benda haram, curi arak, curi dadah, perbuatan tu tetap salah, tetapi pencurinya tidak akan dihukum hudud. Pencurinya tidak akan dihukum hudud. Okey, baik. Ada satu kisah, Nabi Yusuf alaihissalam, setelah mak dia meninggal, Rachel meninggal, dia dijaga oleh makcik dia. Lalu makcik dia ni, makcik kepada Nabi Yusuf ni, adik-beradik mak dia ni sangat sayangkan dia, sangat cintakan dia. Bila dah sampai waktu yang Nabi Yaqub nak ambil balik lah, Yusuf duduk dengan dia, Nabi Yaqub nak ambil semula. Maka makcik dia ni tak nak lepaskan, sayang sangat nak pisah dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Nabi Yaqub cakap pada adik ipar dia lah ni. Adik ipar dia. Wahai saudara iparku, serahkanlah Yusuf kepadaku. Demi Allah, aku tak mampu untuk pisah dengan dia walaupun sekejap. Aku tak mampu untuk pisah dengan dia walaupun sekejap. Maka makcik dia ni, makcik Nabi Yusuf ni, mengatakan, aku tak boleh bagi dia pada kamu. Okey? Maka Nabi Yaqub kata, demi Allah, okey, aku takkan biarkan dia duduk dengan kamu. Aku takkan biarkan dia tinggal dengan kamu, dia anak aku. Maka kakak isteri dia ni, ataupun adik-beradik perempuan isteri dia ni mengatakan, biarlah dia duduk dengan aku beberapa hari lagi, biar aku fikir macam mana. Nanti aku akan supaya beberapa hari duduk dengan aku ni terubat rindu aku, terubat hati aku. Nanti aku akan serahkan dia balik pada kamu. Okey? Ni cakap makcik dia yang jaga Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu Nabi Yaqub pun bersetuju. Lalu Nabi Yaqub alaihissalam tinggalkanlah Nabi Yusuf beberapa hari di rumah makcik dia.
Jadi makcik Nabi Yusuf pun pergilah mengambil satu tali pinggang yang dulunya milik Nabi Ishak. Okey, dulunya milik Nabi Ishak. Lalu mereka mewarisinya okey, dengan perasaan sombong. Kami ada tali pinggang milik Nabi Ishak ni. Dan isteri dia ni pula makcik yang jaga Nabi Yusuf ni, adik-beradik ipar Nabi Yaqub ni, okey, merupakan ada hubungan kerabat, okey, yang ada kaitan dengan Nabi Ishak alaihi salam. Okey. Lalu dia pun ikat tali pinggang tu, okey, dekat pertengahan kat badan Yusuf, ikat kat baju dia. Sedangkan masa tu Yusuf kecil lagi. Okey. Satu hari, tali pinggang tu hilang. Tali pinggang tu kita jangan bayanglah tali pinggang macam kita sekarang kan. Tali pinggang kita sekarang comel. Ni tali untuk kalau pakai seluar kalau pakai seluar besar ke, kain blackout besar ke, mereka akan pakai tali pinggang tu. Macam kain jugalah sebenarnya, tapi untuk buat ikat pinggang. Satu hari, mereka mendapati tali pinggang tu hilang. Mereka pun cari. Okey. Lalu mereka mendapati tali pinggang tu ada dekat Nabi Yusuf alaihi salam. Okey. Lalu Nabi Yaqub alaihi salam kata, kalau betul dia curi, kalau betul Nabi Yusuf ni curi tali pinggang tu, okey, maka dia akan tali pinggang tu akan diserahkan kepada engkau dan kau akan pegang tali pinggang tu sampailah engkau mati. Kalau betul lah dia curi, dia akan diserahkan ke tali pinggang tu akan diserahkan kepada engkau dan Yusuf pun akan diserahkan kepada engkau. Kau akan jaga dia sampai mati. Tetapi apa yang berlaku? Nabi Yusuf alaihi salam kembali semula kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Maknanya apa? Nabi Yusuf tak mencuri pun tali pinggang tersebut. Cuma tali pinggang tu ada dekat badan, ada dekat Nabi Yusuf alaihi salam. Budak lagi, dia ambil benda ni bukan dia tahu pun. Jadi cerita-cerita macam ni ada dalam tafsir. Kita tak nafikan. Ni saya baca tafsir, bukan saya reka sendiri, ada dalam tafsir. Jadi kenapa cerita-cerita macam ni didatangkan? Cerita-cerita macam ni didatangkan kononnya untuk mengatakan memang ya pun Yusuf pernah mencuri dulu masa dia kecil. Cuma curi dia tu curi tak salah sebab dia budak lagi. Dia mencuri tu ada niat dia, ada tujuan dia. Tak boleh. Kita kata walaupun cerita tu tidak ada sandaran yang kuat. Cerita tu tidak ada langsung sandaran yang kuat. Curi anak patung ke, curi patung ke, semua tu tidak berlaku langsung pada Nabi Yusuf alaihi salam. Okey, sambung ayat baru. Untuk sahabat-sahabat baru masuk, kita sekarang surah Yusuf ayat yang ke mana Tuan Zafi hilang? Tuan Zafi hilang kat skrin. Kejap Ustaz, jam pula dia tak respon jap. Okey, baik. Kita sekarang sedang bincang surah Yusuf ayat yang ke-70 hilang. Saya muka surat saya pun hilang juga. Ayat yang ke-77. Muka surat 244. Okey, sambung Falalu asarraha menyembunyikannya. Yusufu, Nabi Yusuf, fi dalam nafsihi dirinya, wa dan lam tidak, yubdiha dia menzahirkannya, lahum bagi mereka. Qala dia Yusuf telah berkata, dalam braket tulis dalam hati. Dia telah berkata, maksudnya dia berkata ni dalam hati dah ni Antum, kamu semua,
antum, kamu semua, syarrun, lebih buruk. Syarrun, lebih buruk. Sangat buruk. Makanan, kedudukannya. Makanan, kedudukannya. Wa, dan Allah, a'lamu, lebih mengetahui. A'lamu, lebih mengetahui. Bi, dengan ma, apa yang tasifun, kamu sifatkan ataupun kamu tuduhkan. Tasifun terjemah dia kamu sifatkan ataupun kamu tuduhkan. Dua-dua boleh. Okey, baik. Tolong terjemahkan dia, Tuan Sofi, ayat 77 ni. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berkata, yakni abang-abang Nabi Yusuf, jika dia, yakni Bunyamin, mencuri, maka sesungguhnya telah mencuri saudara baginya daripada sebelum ini. Lalu menyembunyikannya Nabi Yusuf dalam dirinya dan tidak dia menzahirkannya bagi mereka. Dia, yakni Nabi Yusuf, telah berkata dalam hati, kamu semua sangat buruk kedudukannya dan Allah lebih mengetahui dengan apa yang kamu sifatkan. Okey, terima kasih Tuan Sofi. Abang-abang mereka ni, walaupun kita kata tak mencuri, tapi dari satu sudut, abang-abang dia ni nak menipu, nak tuduh, nak reka cerita, biasa je. Jadi kita tak payahlah terima cerita Nabi Yusuf pernah mencuri berhala lah milik makcik dia. Cerita-cerita macam tu kita tak payah terima. Sebab orang yang pernah reka cerita Nabi Yusuf di Baham serigala. Sedangkan peristiwa itu tidak berlaku. Mereka berani mengada-adakan benda yang tak berlaku. Tiba-tiba bila mereka kata Nabi Yusuf pernah mencuri, kita nak terima. Kita tak perlu terima kata-kata tersebut. Allah kata Nabi Yusuf menyembunyikannya dalam hati. Apa yang Nabi Yusuf menyembunyikannya? Kata-kata. Mereka masa cakap macam ni depan Nabi Yusuf, mereka tak tahu yang tu Yusuf. Mereka tak tahu raja yang layan mereka dengan baik ni adalah Nabi Yusuf. Sebab tu mereka kata, kalau dia mencuri, abang dia mesti mencuri juga dulu. Kalau dia mencuri, abang dia mesti mencuri juga dulu. Walau abang dia depan mata. Nabi Yusuf depan mata. Maka Nabi Yusuf AS menyembunyikan dalam dirinya rasa marah, rasa geram, tapi tak keluarkanlah, dia tidak menzahirkannya. Apa Nabi Yusuf kata? Nabi Yusuf kata dalam hati dia. Nabi Yusuf AS berkata dalam hati dia, kamu lagi buruk kedudukannya. Dia cakap dalam hati ni, dia cakap depan-depan. Kalau cakap depan-depan, nanti tahulah abang-abang dia itu Nabi Yusuf kan. Maksudnya apa dia? Abang dia ni buat tuduhan melulu depan tuan badan. Cuma mereka tak tahu yang mereka tuduh tu adalah raja muda Mesir sendiri. Maka Nabi Yusuf AS mengatakan, kamu lagi buruk kedudukannya. Kerana apa? Kamu hanya tuduh Bunyamin mencuri. Kamu hanya tuduh Yusuf mencuri. Tuduhan tu, tuduhan. Maksudnya apa? Bila sebut tuduhan, bukannya sabit kesalahan. Bila sebut tuduhan, boleh jadi ianya berlaku ataupun ini tidak berlaku. Tapi yang Nabi Yusuf kata, apa yang dituduh tu sebenarnya tak betul. Aku tak pernah mencuri, Bunyamin adik aku tak pernah mencuri. Tapi kamu adalah orang yang benar-benar telah mencuri Yusuf dan memisahkannya daripada ayahnya. Ini lagi jelas. Okey, kamu tuduh Yusuf mencuri, kamu tuduh Bunyamin mencuri. Tuduhan kamu tu ada kemungkinan betul, ada kemungkinan tak betul. Sebab kamu guna perkataan jika. Sedangkan yang confirm, yang betulnya ialah kamu telah memisahkan ataupun kamu telah mencuri seorang anak daripada ayah dia. Lalu kamu memisahkan dia. Lalu kamu pun memisahkan dia. Jadi ni Nabi Yusuf cakap dalam hati lah ni. Kamu lagi buruk kedudukannya dan Allah mengetahui apa yang kamu tuduh. Apa yang kamu sebut dalam urusan kamu tu Allah lagi tahu. Okey? Kamu cakap seolah-olah kamu tak pernah buat salah. Kamu cakap seolah-olah kamu tak pernah buat dosa. Sedangkan dosa kamu lagi teruk. Kalaulah betul cerita-cerita yang saya sampaikan tadi. Curi anak patung, curi telur ayam, curi ayam, cerita-cerita Israeliat tadi. Kalaulah betul,
tidaklah seteruk, tidaklah sejahat orang yang memisahkan seorang anak daripada ayah dia. Jadi perbuatan kamu confirm 100% salah. Dan kamu buat dalam keadaan kamu dah besar, dah dewasa, dah balik. Yang cerita Nabi Yusuf tadi, kamu tuduh dia curi tu, curi ni. Pertama, benda tu tak tahu betul ke tak betul. Yang kedua, kalaulah benda tu berlaku sekalipun, Nabi Yusuf tetap tidak dianggap bersalah kerana masa tu dia belum balik. Perbuatan budak-budak belum balik, tidak diambil kira. Tidak diambil kira dari sudut dosa lah, tapi mak ayah dia kena ganti kan. Okay, bukanlah kata budak tak balik lagi mencuri, lepas tu tak kena apa-apa. Tak, mak ayah dia kena gantilah barang yang curi tersebut. Okay, Nabi Yusuf kata, Allah mengetahui apa yang kamu sifatkan. Apa maksud dia? Kamu letak satu sifat yang tak kena, yang tak sesuai kepada aku dan juga kepada adik aku. Maksudnya, kamu hanya menuduh. Kamu sendiri pun tak pasti, betul ke tak betul. Tapi Allah sangat mengetahui dengan pasti, Allah mengetahui dengan jelas, Allah mengetahui dengan sebenar-benar pengetahuan yang tuduhan kamu tu adalah dusta semata-mata. Sambung ayat baru. Ayat 78 surah Yusuf. Muka surat 244. Qalu mereka berkata. Hebat ni. Mereka boleh merayu-rayu lagi pada Nabi Yusuf alaihi salam. Ya ayyuhal aziz, wahai raja yang mulia. Ya ayyuhal aziz, wahai raja yang mulia. Inna sesungguhnya lahu baginya bagi Bunyamin aban seorang ayah. Syaikhan yang tua, kabiran yang sangat tua. Fa maka khuz pilihlah ataupun ambillah. Khuz pilihlah boleh, ambillah boleh. Ahadana salah seorang kami. Maka untuk menggantikan tempatnya. Inna sesungguhnya kami naraka melihatmu kat sini Nabi Yusuf lah, min daripada al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Okay, tolong terjemahkan dia. Puan Asmah, tolong terjemahkan Puan Asmah ayat kita sekarang 78. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berkata, wahai raja yang mulia, sesungguhnya baginya Bunyamin seorang ayah yang sangat tua, maka pilihlah salah seorang kami untuk menggantikannya tempatnya. Sesungguhnya kami melihat kamu orang-orang yang berbuat baik. Okey, terima kasih Puan Asma. Jadi mereka bila tahu yang adik mereka Bunyamin akan kena tahan, sebab dalam beg Bunyamin ada piala diraja yang hilang tadi. Dalam beg Bunyamin ada piala diraja yang hilang tadi. Maka mereka pun mula merayu Yusuf. Mereka merayu Nabi Yusuf agar Nabi Yusuf lepaskan Bunyamin untuk balik dengan mereka. Tempat Nabi Yusuf diganti dengan salah seorang adik-beradik mereka yang lain. Baik, ada satu riwayat yang mengatakan, riwayat ni pun termasuk dalam kategori Israiliyat. Okey, riwayat ni pun termasuk dalam kategori Israiliyat dan boleh kita kategorikan sebagai cerita yang agak melampau lah. Saya sampaikan untuk nak beritahu bahawasanya riwayat-riwayat ni ada. Cuba kita fikir dengan waras, cuba kita fikir dengan tulus, agak-agak betul ke cerita ni. Okey. Baik. Bila mereka tengok barang yang hilang tadi dikeluarkan daripada beg Bunyamin, maka anak dia yang paling sulung nama Rubil. Okey, kita panggil Rubil lah kan. Nama Rubil ni
marah sangat. Marah sangat sebab malu sangat dalam beg dia, dalam beg adik dia ada barang yang dicuri. Okay, itu tak ada masalah lah. Dalam Israiliyat punya riwayat mengatakan anak-anak Nabi Yaqub ni bila mereka marah, mereka tak mampu nak kawal diri mereka. Okey. Dan Rubail ni pula bila dia marah, tidak ada orang yang boleh tahan kemarahan dia, siapa-siapa pun, sesuatu pun. Dan dia ni, Rubail ni pula, bila dia marah, dia jerit kuat-kuat. Dan jeritan dia tu, kalau dia jerit, ibu yang mengandung boleh mengalami keguguran bila dengar suara dia jerit. Ni saya kata cerita yang kita boleh sampaikan, tuan-tuan dan puan-puan dengar. Tapi cubalah buat pertimbangan. Nak terima ke tak nak terima cerita macam ni. Okey. Dan masa tu pula, masa dia tengah marah gila-gila tu, kalau ada salah seorang anak ataupun cucu Nabi Yaqub, pegang badan dia. Tengah-tengah marah tu, ada salah seorang anak ke cucu ke Nabi Yaqub pegang badan dia, maka tahap kemarahan dia akan mula tenang, mula menurun. Mula tenang dan mula akan menurun. Dalam adik-beradik mereka ni, 12 orang ni, yang paling kuat, paling gagah ni, Rubail ni lah. Rubail ni lah yang paling kuat, paling gagah ni. Okey. Ada pendapat lain mengatakan sifat marah yang kuat ni, yang hebat ni, adalah sifat Syamun. Putih baca Semyon. Okey. Baik. Lalu, Rubail ataupun Semyon ni lah, yang kuat ni tadi mengatakan kepada adik-beradik dia yang lain. Kat sini berapa biji pasar ada? Kat Mesir ni berapa biji pasar ada? Mereka jawab ada 10 pasar besar. Maka Rubail ataupun Syamun ni mengatakan kepada adik-beradik dia yang lain, biar aku settle semua pasar-pasar ni. Jom kita selesaikan semua pasar-pasar ni. Kamu semua tolong pergi hancurkan pasar-pasar tu. Aku akan settlekan dengan raja. Okey, kamu pergi selesaikan pasar-pasar ni. Okey, ataupun kamu pilih. Kamu nak suruh aku pergi hancurkan pasar-pasar tu, lalu kamu nak selesaikan urusan kamu dengan raja ni. Gangster lah ni kan, kalau ikut cerita ni. Lalu mereka pun masuk menemui Nabi Yusuf. Lalu Rubail kata, Wahai raja, kamu nak pulangkan adik kami pada kami atau tak? Kalau kamu tak nak pulangkan, aku akan menjerit. Yang mana jeritan aku ni sangat kuat, sehingga kan, tidak ada mana-mana wanita yang sedang hamil kat Mesir ni melainkan akan melahirkan anak. Masa dia cakap macam tu, berdiri tegak habis bulu roma dia, sehingga keluar di celah-celah pakaian dia. Lalu Nabi Yusuf AS berkata kepada anak dia yang paling kecil. Okey, ada pendapat mengatakan nama anaknya adalah Afraishim ataupun Misha. Nabi Yusuf AS dapat 2 orang anak, Afraishim bin Yusuf ataupun Misha bin Yusuf. Okey, tak tahu mana satu sulung, mana satu yang kedua, tak tahu. Tapi Nabi Yusuf bila dia tengok abang dia marah, dia pun cakap pada anak dia yang kecil, pergi pegang tangan dia ataupun pegang mana-mana anggota badan dia. Okey, pergi kat orang tengah marah tu, pergi pegang tangan dia tu, pegang mana-mana anggota badan dia yang lain. Lalu anak Nabi Yusuf yang kecil ni pun pergi, dia sentuh badan pak saudara dia lah, kita kata ni kan, sentuh. Bila dia sentuh, maka hilanglah marah pak saudara dia ni. Maka pak saudara dia pun tanya, siapa sentuh aku tadi? Budak. Mana kita perasan siapa budak mana sentuh kan? Lalu mereka jawab, kami tak perasan, seorang pun sentuh kamu. Maka Rubail kata, yang sentuh tadi tidak lain tidak bukan mesti salah seorang keturunan Nabi Yaqub. Sebab kalau orang biasa sentuh tak jadi apa-apa. Kita ni bila marah sampai bulu roma tegak, keluar celah-celah baju. Ada orang boleh hilangkan kemarahan kita melainkan dia ada nasab, ada darah daging daripada Nabi Yaqub pada dalam badan dia. Okey? Budak pegang tak perasan lah kan. Lalu dia pun marah kali kedua. Rubail ni marah kali kedua, dia bangun, maka Yusuf AS bangun. Rubail ni marah kali kedua, dia nak jerit lah ni supaya berlaku musibah wala bencana kat Mesir. Maka Nabi Yusuf AS bangun, dia pun hentak kaki dia.
Dia pun hentak kaki dia. Dia pun mulalah pegang tangan dia. Dia pegang tangan dia, dia empuk kat bumi. Dia ketuk tangan tu kat tanah. Okey, lalu dia kata pada abang-abang dia. Pada masa tu abang-abang dia tak tahulah yang dia Nabi Yusuf. Dia kata apa? Antum ya ma'syaral Ibraniyin. Kamu wahai orang-orang Ibrani, taz'umuna anna la ahadan asyaddu minkum. Kamu fikir, kamu rasa tak ada orang lain lagi kuat pada kamu. Kamu fikir tak ada orang yang lagi hebat pada kamu. Kamu fikir kamu paling kuat. Kamu fikir kamu paling gagah. Jadi, lepas mereka tengok keberanian Raja Muda Mesir, mereka pun mula tawaduk, mula rendah diri, mula mengaku salah, mula mengaku kalah. Lepas mana mereka mula mengaku salah, mengaku kalah, itulah mereka pun baru kata ayat ni. Barulah mereka ucapkan ayat ni. Mereka kata, wahai Yusuf, wahai Raja yang mulia, dia ni ada abang, dia ni ada ayah dia tua sangat, tak larat sangat. Jadi ayah dia yang tua tu, kalau tahu dia kena tangkap, kalau tahu dia tak balik, makin bertambah parah sakit dia. Okey. Ni dipanggil apa? Menggunakan orang lain untuk menyelamatkan diri. Janganlah marah dia, janganlah watan dia susah. Dalam hadis mengenai Abu Hurairah radhiyallahu anhu jaga kurma zakat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia jaga kurma. Okey, kurma zakat lah, orang bayar zakat dengan kurma kan. Satu hari ada jin ataupun syaitan ni datang menyamar, curi makanan dia. Dia pun tangkap. Abu Hurairah kata apa kepada jin tersebut? Aku akan bawa kau jumpa Nabi. Maka jin tu pandailah ni. Dia guna alasan apa? Jangan tangkap saya lagi. Saya keluarga susah. Anak-anak saya memerlukan makanan, sebab tu saya curi. Nampak? Cara nak lepaskan diri, kita gunakan kesusahan ahli keluarga untuk menyelamatkan diri kita. Jadi abang-abang ni kata apa? Dia tu anak kesayangan ayah kami tua sangat. Jadi kalau kau ambil dia, kau tahan dia, kami tak tahu macam mana nak jawab depan ayah kami dan kami tak tahu bagaimana perasaan ayah kami. Dia boleh tak pilih antara kami 10 orang ni, tangkaplah, gantikan tempat dia. Yang penting dia dapat balik ke Mesir. Yang penting dia dapat balik ke Mesir jumpa ayah dia. Salah seorang pada kami ni ambil lah. Apa saja kamu rasa muka paling jahat ke, paling tak percaya ke, paling tak boleh pakai ke, kamu ambil. Jadikan tahanan kat Mesir ni, jadikan hamba abdi kamu. Tapi dia, tolonglah lepaskan balik untuk kami pertemukan dia dengan ayah kami semula. Untuk kami pertemukan dengan ayah kami semula. Okey, baik. Kat sini digunakan perkataan kabiran. Kabiran tu tua, syaikhan pun tua. Okey, jadi bila sebut kabiran ni maksudnya tua dari sudut umur dan tua dari sudut kemampuan. Ada orang tua umur, ada orang dia kalau syaikhan tua. Syaikhan tua yang tak larat, tu syaikhan. Tapi bila tambah kabiran maksudnya dia bukan sekadar tua tapi dia tua yang tak larat. Dia tua yang sangat tak larat. Tu sebut syaikhan kabiran. Kalau orang tua biasa-biasa tapi masih boleh berbasikal puluh-puluh kilometer, masih boleh berenang, Ironman macam-macam dia masuklah kan. Maka dipanggil syaikhan saja. Tapi kalau syaikhan kabiran, dipanggil tua yang sangat-sangat yang tak larat. Contoh, sekadar contoh, tolong baca Puan Ena boleh? Puan Ena. Anak-anak perempuan Nabi Syuaib. Dia disuruh oleh Nabi Syuaib keluar pergi ambil air, bawa binatang-binatang minum air. Walhal tugas tu tugas orang lelaki. Tugas bawa binatang ke padang rumput, bawa air untuk binatang-binatang, tugas orang lelaki. Tapi mereka buat juga apa alasan dia? Anak Nabi buat juga sebab apa? Ada sebab, ada alasan. Alasan dia, ayah kami dah tua bangka, syaikhun kabir. Muka surat 388. Kalau baca Puan Ena 388, surah Al-Qasas, ayat 22 dengan ayat 23. 23 tu point saya. Syaikhun kabir, very old man. Tua dan tak larat. 23 Yes. Okay. Dan ketika dia menuju ke arah negeri Madian, dia berdoa lagi, mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke jalan yang benar. Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madian, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum, iaitu ternaknya. Dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu 2 orang perempuan sedang menghambat ternaknya. Dia Musa berkata, apakah maksudmu dengan berbuat begitu?
Kedua perempuan itu menjawab, kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya. Sedang ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya. Okey, terima kasih Puan Ena. Nampak kat sini mereka jawab, kami ni tak nak pergi bergelewak, tahu bergelewak. Gelewak ni bahasa Kelantan, gelewak. Kami tak nak bersesak-sesak dengan laki-laki ramai-ramai. Okey? Kami ni boleh je nak pergi ramai-ramai tengah minum, beri minum makan binatang ternak mereka. Kami boleh nak pergi. Tapi kami tak nak bersesak-sesak di tempat yang ramai lelaki. Ni, mereka jaga ikhtilat. Dan kerja ni maksudnya kerja ayah kami lah. Kerja bawa lembu, kambing, beri minum, meragut di padang rumput, kerja orang lelaki. Tapi kami terpaksa buat juga sebab ayah kami tua yang sangat-sangat tua. Itu dia panggil Syaikhun Kabir. Okey. Syaikhun Kabir. Kalau Syaikhun saja, tua. Kalau Kabir ni maksudnya umur besar, umur tinggi. Masih lagi, kalau Syaikhun saja, umur dah tua tapi masih lagi boleh daki gunung, boleh naik basikal, boleh berenang. Tu Syaikhun saja. Adapun Syaikhun Kabir, kita boleh kata dalam bahasa Melayu, tua bangka. Tua dari segi umur dan tua dari sudut fizikal. Tak larat memang ia sungguh nampak tak larat. Tahu nampak sangat tua dia tu. Boleh? Okey, baik. Kemudian mereka pujuk Nabi Yusuf dengan mengatakan, kami melihat kamu ni orang baik. Maksud orang baik apa dia? Orang yang boleh buat kira, boleh selotok, boleh bincang, boleh buat budi bicara. Termasuk Syaikhun, inna naraka minal muslimin, maksudnya kami rasa kamu ni adalah orang yang boleh bawa bincang. Kami rasa kamu ni adalah orang yang boleh bawa bincang. Itu maksud muhsinin. Okey? Terjemah muhsinin memanglah terjemah dia buat baik. Tapi maksud buat baik ni apa dia? Kamu ni adalah orang yang boleh bawa bincang. Okay? Walaupun barang tu ada dalam beg adik kami, tapi kamu kan orang baik. Takkan tak boleh nak bincang. Takkan tak boleh nak berbudi bicara dengan kami. Itu kata-kata mereka pada Nabi Yusuf alaihi salam. Masa ni mereka tak tahu pun yang tu adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Apa jawapan Nabi Yusuf setelah dengar abang dia cakap macam ni? Sama ayat baru, page 245, ayat 79. Qala, dia berkata. Dia Nabi Yusuf alaihi salam berkata, Ma'azallah, aku berlindung dengan Allah. Aku berlindung dengan Allah. Ataupun kita berlindung dengan Allah. Jadi kita biasa sebut na'udzubillah. Betul kan? Kita biasa sebut na'udzubillah, na'udzubillah. Okey? Kita biasa sebut na'udzubillah. Selain na'udzubillah, kita boleh juga guna perkataan ni. Ma'azallah, we seek refuge from Allah. Boleh sebut. Kadang-kadang setengah ustaz dia sebut wal'iyazubillah, wal'iyazubillah pun boleh juga. Okey? Minta perlindungan dengan Allah. Kami berlindung dengan Allah daripada na'khuza, kami menahan. Kami berlindung dengan Allah daripada kami menahan. Dalam bracket tulis sesiapa sahaja. Dalam bracket tulis sesiapa sahaja. Illa melainkan man, orang yang ataupun siapa yang wajadana, kami mendapati mata'ana, barang-barang kami, okey, indahu di sisinya, inna sesungguhnya kami, izan jika begitu, la benar-benar zalimun, orang-orang yang zalim. Tolong terjemahkan dia, Puan Norazilah. Terjemahkan boleh Puan Norazilah ayat kita sekarang. Boleh Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia berkata, aku berlindung dengan Allah daripada kami menahan, yakni sesiapa sahaja, melainkan orang yang kami mendapati barang-barang kami di sisinya. Sesungguhnya kami jika begitu benar-benar orang-orang yang zalim. Okey, terima kasih Puan Norazilah.
Nabi Yusuf bila dengar abang dia kata, Nabi Yusuf alaihi salam bila dengar abang dia kata, abang-abang dia kata, boleh tak tangkap salah seorang pada kami ganti tempat dia? Nabi Yusuf tu jawab, ma'azallah, mana boleh? Betul lah, dari sudut undang-undang, dari sudut hukum hakam fiqh, kan? Kesalahan yang dibuat oleh seseorang, orang lain tak boleh tanggung. Kecuali kesalahan dari sudut dia panggil denda. Denda boleh. Denda boleh. Denda contoh dia panggil diat pampasan. Boleh? Pampasan. Boleh? Contoh orang tu dibunuh orang tak sengaja, dia kena bayar pampasan. Dia tak ada duit. Tapi abang dia tolong bayar sikit, ayah dia tolong bayar sikit, pakcik dia tolong bayar sikit. Itu tak apa. Itu dipanggil pampasan. Tak apa minta tolong orang tu bayar, tolong dia bayar, pampasan. Diat, tak ada masalah. Tetapi, dalam bab mencuri, orang yang patut dikenakan hukuman dalam bab mencuri adalah si pencuri tu. Si pencuri tu yang kena hukum. Adapun dalam bab nak ganti balik barang yang orang tu curi, orang lain tolong ganti, tak apa. Ayah dia tolong ganti balik, walau tak wajib pun ayah dia ganti, tapi ayah dia nak ganti balik. Boleh? Dalam bab hukum akal. Cuma dalam bab menerima hukuman, mana boleh orang tu berzina, orang tu minum arak, tiba-tiba nak kenakan hukum hudud, ada orang lain datang. Wahai hakim, tempat dia minum arak tu memang dia patut kena watan. Ikut hukum hudud dia kena watan. Tapi saya kesian tengok dia sebab dia dah tua tak larat. Boleh tak ganti biasa yang kena rawatan? Tak boleh. Perbuatan tu tak boleh. Sekiranya ada mana-mana sekiranya ada mana-mana hakim membenarkan, okeylah, patutnya si fulan ABC ni, dia minum arak, dia kena sebat. Tapi ada kawan dia nama DEFG, so dia ambil tempat dia, jadi kita sebat tempat kawan dia. Tak boleh. Perbuatan tu adalah perbuatan yang zalim. Sengaja menjatuhkan hukuman pada orang yang tak layak, sengaja menuduh salah pada orang yang tak layak adalah perbuatan yang zalim. Baik, kata-kata Nabi Yusuf dalam ayat ni, dia kata apa? Ma'azallah, aku berlindung dengan Allah. Apa dia? Daripada menangkap orang yang tidak terlibat. Maksudnya menangkap, mendenda, menahan, menjatuhkan hukuman pada orang yang tidak bersalah adalah perbuatan zalim. Jadi Nabi Yusuf berdoa, aku minta lindung dengan Allah. Minta jauh. Minta Allah lindungi kami daripada melakukan perbuatan menahan orang tidak bersalah. Kami tidak akan tahan, kami tidak akan tangkap, melainkan, tengok ayat Nabi Yusuf, berhati-hati. Boleh tak kalau Nabi Yusuf ubah ayat ni? Dia kata apa? Nabi Yusuf kata apa? Kami tidak akan tahan, kami tidak akan tangkap, melainkan pencuri itu sahaja. Boleh tak? Boleh. Tetapi Nabi Yusuf nak mengelakkan diri dia daripada menuduh mencuri. Nabi Yusuf alaihi salam nak mengelakkan diri dia daripada menuduh Bunyamin mencuri. Maka dia guna perkataan, kami tak akan tahan, kami tak akan penjarakan, kami tak akan jadikan hamba abdi, melainkan orang yang dekat dia ada barang kami. Duit saya hilang. Contoh, duit saya hilang kat office. Tiba-tiba duit saya yang hilang kat office tu ada dalam meja kawan saya. Nama dia Encik ABC. Boleh tak saya kata kat semua orang ramai, duit saya dicuri oleh Encik ABC? Boleh tak? Bila tanya kenapa? Sebab duit tu ada dalam meja dia. Duit tu ada dalam meja dia, jadi saya tuduh dia curi. Tak boleh. Kerana apa? Boleh jadi duit ada dalam meja dia tu, orang lain ambil, orang lain boleh meja dia, nak kenakan dia. Jadi saya hanya boleh kata apa? Duit saya hilang, tapi duit saya ditemui dalam meja ABCD. Saya tuduh tak dia mencuri? Saya tak tuduh dia mencuri. Orang lain nak sangka dia mencuri, orang lain nak ingat dia mencuri, orang lain nak anggap dia mencuri, itu masalah orang lain. Tapi saya untuk selamatkan diri saya daripada saya tuduh orang yang tak bersalah, saya boleh gunakan ayat macam ni lah. Saya kata duit saya hilang RM100 semalam dalam ampau warna biru. Contohlah. Ampau tu lepas saya dapat, saya turun tulis nama. Kau hilang ampau tu. Contohlah. Saya dapat ampau, saya turun tulis nama. Tiba-tiba duit dalam ampau tu ditemui semula dalam laci kawan saya, nama Encik ABC ni. Jadi kalau saya kata dia curi duit saya, tuduhan tu tuduhan yang tak patut. Kerana apa? Tak semestinya dalam meja dia curi. Boleh jadi orang nak kenakan dia. Dia ayat paling selamat untuk saya kata apa? Duit saya hilang.
tapi duit saya tu ditemui di meja si fulan ABC tadi. Saya tak kata dia curi. Saya tak tuduh dia curi. Cuma saya kata duit tu ada pada dia. Samalah juga dalam ayat ni. Nabi Yusuf tak kata pun, kami takkan tangkap melainkan pencuri. Dia tak kata. Dia cuma kata kami takkan tahan melainkan orang yang kami dapati ada barang kami dalam beg dia. Nampak? Ni cara berhati-hati dalam mengeluarkan kata-kata. Cara berhati-hati dalam nak mengeluarkan sesuatu tuduhan. Okey? Walaupun duit saya hilang tadi, memang betul-betul si fulan nama ABCD, memang dia curi duit saya. Cuma tak ada orang nampak. Saya pun tak nampak. Tak ada orang tahu. Allah dan malaikat je nampak. Contoh. Memang dia yang curi. Saya tetap tak ada hak untuk tuduh dia mencuri. Sebab apa? Masih ada kemungkinan. Masih ada kemungkinan untuk orang lain nak kenakan dia, orang lain nak jatuhkan dia. Tak boleh tuduh mencuri. Walaupun betul-betul dia mencuri. Nampak? Ni agama Islam ajar kita. Jangan senang-senang menuduh seseorang dengan tuduhan yang dia tak buat. Itu adalah termasuk dalam bahasa Arab dipanggil buhtan. Buhtan ni boleh kata macam fitnah juga. Buhtan ni boleh kata macam fitnah. Buhtan ni maksudnya dia buat salah. Dia lemparkan kesalahan tu pada orang lain. Dipanggil buhtan. Orang Islam, satu hari Nabi SAW hampir-hampir nak menjatuhkan hukuman kepada salah seorang Yahudi yang dituduh curi baju besi. Walau yang curi tu orang munafik. Orang munafik tu curi baju besi. Bila tuan rumah tu dapat tahu baju besi dia hilang, si munafik ni terus campak baju tu depan rumah orang Yahudi. Jadi Nabi masa tu hampir-hampir nak menjatuhkan hukuman hudud kepada Yahudi tersebut. Sebab apa? Yang tuduh dia mencuri tu munafik. Kenapa? Sebab barang baju besi yang hilang tu ada kat rumah Yahudi tu. Nabi hampir-hampir nak jatuhkan hukuman pada dia. Allah turunkan ayat tegur Nabi. Tolong baca dia Dr. Nahilda boleh? Dr. Nahilda. Surah An-Nisa muka surat 97. Tak silap saya 97. Ada tak Dr. Nahilda binti Abdul Karim? Ada Ustaz, 97. Sorry, 95. Maafkan saya. 95 ayat 105. 95 ayat 105. Surah An-Nisa. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah kerana membela orang yang berkhianat. Okey. Doktor sebelah dia boleh? Ayat 9, buku surat 96. Ayat 110, 111, 112. Seseorang yang buat salah, depannya ada 3 pilihan. Sama ada dia nak taubat, atau dia nak terus buat salah, teruklah. Lagi teruk, dia tuduh orang lain buat kesalahan yang sama. Ayat 9, buku surat 96, ayat 110, 111, 112. Surah An-Nisa. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa melakukan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon keampunan kepada Allah, nescaya dia akan mendapatkan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan barang siapa melakukan dosa, maka sesungguhnya dia melakukan untuk kesulitan dirinya sendiri. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan barang siapa melakukan kesalahan atau dosa, kemudian dia menuduh kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya dia telah memikul satu pembohongan dan dosa yang nyata. Okey, terima kasih Dr. Nafida. Tengok tiga-tiga ayat ni bermula dengan man. Pertama ayat 110, siapa yang buat salah ataupun menzalimi diri dia sendiri, dia taubat pada Allah, dia akan mendapati Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat 111, siapa yang buat dosa dan dia berterusan dengan dosa dia, Allah tak rugi pun, Allah tak bersalah, Allah tak ada apa-apa kerugian pun. Dia yang merugikan diri dia sendiri, Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Siapa yang melakukan satu kesalahan ataupun dosa, kemudian dia tuduh orang lain dengan dosa tersebut, maka sesungguhnya dia telah melakukan satu buhtan, penipuan. Buhtan ni dia teruk sangatlah. Dia fitnah yang sangat teruk. Buhtan, ayat 112 tu. Faqadih tamala buhtanan wa isman mubina. Okey, dia telah melakukan satu perbuatan yang sangat-sangat jahat. Buhtan.
Buhtan ni maksudnya apa? Dia fitnah. Buhtan ni boleh kata fitnah. Okey, ayat ni turun sebab apa? Yahudi ni dia nama lelaki yang curi barang dia tu Tu'mah bin Ubayrik. Okey, sorry. Nama pencuri tu Tu'mah bin Ubayrik. Beliau curi baju besi milik Qatadah bin Nu'man. Okey. Lalu dia telah tuduh seorang Yahudi mencuri baju tersebut. Okey. Mencuri baju tersebut. Maka Nabi SAW hampir-hampir nak jatuhkan hukuman pada pencuri tersebut. Iaitu orang Yahudi itulah Allah turunkan ayat. Walaupun dia Yahudi, tapi dia hanya dituduh mencuri. Kalau kau potong tangan dia, maksudnya kau masa tu dipanggil pengkhianat. Kenapa? Kau potong tangan orang tak bersalah, semata-mata yang tuduh dia tu orang semayang belakang kau. Semata-mata orang yang tuduh dia tu orang yang kau anggap sebagai orang beriman. Padahal dia orang munafik. Pengarang tafsir pedoman kata apa? Pengarang tafsir pedoman dia kata, kalau Yahudi baca ayat ni, orang Yahudi lah baca ayat Quran ni, tengok asbabun nuzul dia, mereka akan mengetahui betapa adilnya hukum Islam untuk semua manusia. Dan katakanlah Nabi SAW menjatuhkan hukuman pada Yahudi yang dituduh dalam kes ni, maka sampai sekarang Yahudi akan guna poin ni untuk kata Muhammad dulu telah bunuh orang kita yang tak bersalah. Bila dia jadi pemimpin, dia guna kuasa dia bunuh orang kita tak bersalah. Jadi sekarang kalau kita bagi kuasa pimpinan pada orang Islam, kita akan dapati orang Islam pun akan senang-senang menjatuhkan hukuman pada orang kita walaupun kita tidak bersalah. Ini hikmah cerita ni. So nak beritahu, orang yang tuduh orang tak bersalah, walaupun saya nampak barang tu dalam meja dia, saya kata dia curi, saya tak ada bukti dia curi. Kalau orang tanya kenapa kata dia curi, saya nampak barang tu dalam meja dia, perbuatan tu dipanggil buhtan. Maksudnya apa? Tuduhan yang sangat-sangat besar, tuduhan yang sangat-sangat teruk, buhtan. Ayat yang dibaca oleh kat skrin dah ada buhtan. Terima kasih Tuan Sofi. Tuan Sofi dah merahkan buhtan. Buhtan yang boleh terjemah great lies, tipu yang baik punya lah. Kataan buhtan ni Allah tujukan juga kepada orang-orang Yahudi yang tuduh Maryam zina. Orang Yahudi yang tuduh Maryam berzina, Allah guna perkataan buhtan juga. Tengok muka surat, tolong baca dia. Tuan Haji Muhammad Syahril boleh? Tuan Haji Syahril yuk. Muka surat 103, boleh Tuan Haji Syahril? 103. Ayat 155 dengan 156. Ada buhtan juga kat situ. 155 dengan 156. 103 Ustaz ya. Ya. Satu berapa Ustaz tadi? 155 dengan 156. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kami hukum mereka kerana mereka melanggar perjanjian itu dan kerana kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, serta kerana mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak alasan yang benar, dan kerana mereka mengatakan hati kami tertutup, sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka kerana kekafirannya. Kerana itu hanya sebagai kecil dari mereka yang beriman. 156. Dan kami hukum juga kerana kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam. Okey, nampak? Mereka telah melakukan tuduhan yang keji terhadap Maryam. Mereka tuduh Maryam berzina. Sedangkan Maryam dapat anak bukan sebab zina. Allah bagi anak tanpa melalui seorang suami pun. Jadi perbuatan-perbuatan yang menuduh orang tak bersalah ni dipanggil bahasa Arab buhtan. Buhtan ni senang cerita dalam bahasa Melayu fitnah. Fitnah. Jadi kita tak ada bukti, kita kata orang tu mencuri. Tak ada bukti, kita kata orang tu berzina. Tak ada bukti, kita kata orang tu songlak. Maka perbuatan tu dipanggil buhtan. Jadi samalah juga dalam ayat ini, Nabi Yusuf AS, dia tak kata pun yang Bunyamin tu mencuri. Dia hanya kata, kalau aku jatuhkan hukuman kepada orang yang tak bersalah, kalau aku jatuhkan hukuman, maksudnya aku tahan orang yang tak bersalah, aku penjarakan orang tak bersalah, maka pada masa tu aku termasuk di kalangan orang-orang yang zalim. Senang cerita,
tuduh orang tak bersalah adalah zalim, menjatuhkan hukuman pada orang tak bersalah juga adalah zalim. Sebab tu dalam hadis Nabi kata apa dia? Dalam satu hadis Nabi kata hakim yang tersalah dalam memberi maaf adalah lebih baik daripada hakim yang tersalah dalam menjatuhkan hukuman. Hakim yang tersalah, bukan sengaja lah ni keputusan dia silap, patutnya orang tu kena hukum, tapi dia tersilap, dia tersalah, orang tu dilepaskan. Maka hakim ni lebih baik daripada hakim yang tersilap ataupun tersalah dalam menjatuhkan hukuman kepada orang yang tak bersalah. Senang cerita nak beritahu, dalam hadis Nabi tu nak beritahu, hakim sejujur mana pun dia, sejujur mana pun dia tetap terdedah kepada kesalahan. Okey, baik. Seterusnya, apa ayat seterusnya? Ayat 80, page 245. Fa maka lama tatkala ataupun apabila istai'asu, mereka berputus asa. Istai'asu, mereka berputus asa. Abang-abang ni lah 10 orang ni putus asa. Sebab apa? Nak bincang tepi, selotok, nak minta ihsan, minta syafaat, tak dapat kan? Putus asa. Minhu daripada Yusuf lah. Mereka berputus asa daripada Yusuf. Qalasu, mereka telah mengasingkan diri. Qalasu, mereka telah mengasingkan diri. Najiyya, berbisik-bisik. Najiyya, berbisik-bisik. Maksudnya dia orang cakap sama dia orang je lah ni. Itu maksud najiyya. Okay. To counsel for deliberation. Itu mah najiyya tu. Okay. Perkataan najiyya berbisik-bisik. Perkataan najwa pun bisik-bisik. Okay. Qala telah berkata, kabiruhum, yang paling tua di kalangan mereka. Kabir ni tua sajalah. Paling tua. Okay. Tapi kuat lagi ni. Telah berkata paling tua di kalangan mereka. Dalam tafsir ada 2 pendapat. Pendapat pertama namanya adalah Rubil. Pendapat kedua namanya adalah Yahuda. Okay. Telah berkata yang paling tua di kalangan mereka. Alam, adakah tidak? Alam, adakah tidak? Ta'lamu, kamu mengetahui. Ta'lamu, kamu mengetahui. Anna abakum, bahwasanya ayah kamu. Anna abakum, bahwasanya ayah kamu. Itu Nabi Yaqub lah. Qad, sesungguhnya. Akhaza, telah mengambil. Akhaza, telah mengambil. Alaikum, ke atas kamu. Alaikum, ke atas kamu. Mawthiqan, perjanjian yang kuat. Mawthiqan, perjanjian yang kuat. Minallah, daripada Allah. Minallah, daripada Allah. Wa, dan. Min, daripada. Qablu, sebelumnya. Qablu, sebelumnya. Ma, apa yang. Ma, apa yang. Farratum, kamu telah cuaikan. Farratum, kamu telah cuaikan. Fi, tentang Yusuf. Okay, Yusuf. Fa, maka lan, sekali-kali tidak akan. Lan, sekali-kali tidak akan. Okay. Abraha, aku meninggalkan. Abraha, aku meninggalkan. Okay. Abraha, aku meninggalkan. Al-arda, bumi ini. Al-arda, bumi ini. Bumi ini, bumi Mesir lah. Hatta sehinggalah. Ya'zan, mengizinkan. Ya'zana, mengizinkan. Li, untukku. Abi, ayahku. Au, ataupun. Yahkuma, membuat keputusan. Judge. Allahu, oleh Allah. Okay. Li, bagiku. Wa, dan. Huwa, dia. Dia Allah. Khairu, sebaik-baik.
Al-Hakimin yang membuat keputusan. Al-Hakimin yang membuat keputusan. Belum terjemahkan dia. Puan Zanaria, terjemahkan boleh Puan Zanaria ayat kita sekarang ni. Ayat Boleh, Ustaz. 80. Ayat 80. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apabila mereka berputus asa daripada Nabi Yusuf, maka mereka telah mengasingkan diri, berbisik-bisik, telah berkata yang paling tua di kalangan mereka, tidak apa ya? Adakah tidak? Adakah tidak kamu ketahui bahawa sesungguhnya ayah kamu telah mengambil atas kamu perjanjian yang kuat daripada Allah, dan daripada sebelum itu kamu telah mencuaikan tentang Nabi Yusuf, maka sekali-kali tidak akan aku meninggalkan bumi ini sehinggalah mengizinkan untukku, ayahku, ataupun membuat keputusan oleh Allah bagiku dan dia sebaik-baik yang membuat keputusan. Okey, terima kasih Puan Zanaria. Jadi Nabi Yusuf AS kata ayat tadi, walaupun kau kata aku muhsinin. Ni tak termakan dik pujian. Nabi Yusuf ayat 78 tadi, mereka kata ramai-ramai, kami melihat kau ni orang baik. Ayat 78 tadi, abang-abang dia kata kat dia, kami lihat kau ni orang baik. Jadi Nabi Yusuf kata apa? Aku ni tak termakan pujian. Walaupun kau kata aku orang baik, walaupun kau kata aku muhsinin, hukum tetap hukum. Kami hanya akan hukum orang yang bersalah. Kami tidak akan menghukum orang yang tak bersalah. Kalau kami buat juga dua kesalahan. Pertama, kami lepaskan orang bersalah. Yang kedua, kami bersalah kerana menghukum orang yang tidak bersalah. Itu maksud inna idzal zalimun. Okey, inna idzal zalimun maksudnya kalau kami buat macam tu, kami ada dua kesalahan. Apa ada dua kesalahan? Kami lepaskan orang bersalah dan juga kami menghukum orang yang tidak bersalah. Itu maksud inna idzal zalimun. Lalu mereka berputus asa. Perkataan istai'asu adalah perkataan berputus asa setelah berusaha. Berputus asa setelah berusaha. Maknanya mereka bukannya pujuk Nabi Yusuf sekali dua. Pujuk sekali dua, bolehlah, tolonglah, boleh dapat tak? Maksudnya mereka berusaha berbagai-bagai cara. Mereka berusaha memujuk dengan berbagai-bagai ayat, berbagai-bagai susunan kata-kata, tetapi tak berjaya juga. Bila tak berjaya juga selepas berusaha, itulah namanya la tai'asu. Mereka berputus asa setelah mereka berusaha. Okey? Ni tak minta lagi, tak cakap lagi, tak buat permohonan lagi tu kata tak dapat. Mana boleh? Buat permohonan dulu, minta dulu, cuba cakap dulu. Contohlah. Barulah kata dapat tak dapat. Ni tak buat permohonan, tak minta tu kata tak dapat. Okey? Baik. Allah kata ketika mana mereka berputus asa, mereka pun mengasingkan diri. Khalasu tu maksudnya mereka duduk they were in private. Maksudnya mereka duduk bersendirian. Sama-sama mereka je. Tadi mereka berborak dengan Nabi Yusuf sekali. Sekarang ni mereka 10 orang je borak. Okey, najian tu maksudnya mereka berbicara secara sembunyi-sembunyi. Dia orang bincang sama dia orang je lah. Maksudnya perbincangan ni Nabi Yusuf tak ada. Masa bincang ni Nabi Yusuf tak ada, Bunyamin pun tak ada. Maka yang paling tua ni ada pendapat mengatakan Yahuda, ada pendapat mengatakan Rubail. Dia dalam bangsa Yahudi ni, adik-beradik Nabi Yusuf ni, nama yang selalu naik jadi Nabi adalah keturunan Yahuda. Dan nama yang selalu naik jadi raja adalah keturunan Rubail. Okey? Ini menurut sebahagian ahli sirah lah kan. Ada pendapat mengatakan
yang jadi nabi Bani Israel kebanyakannya keturunan Yahuda, manakala yang jadi raja-raja Bani Israel kebanyakannya adalah keturunan Rubail ataupun Rubail. Okey. Sebab tu masa Allah pilih Talut jadi raja, mereka tak setuju. Kenapa? Talut ni bukan keturunan Yahuda. Talut ni bukan keturunan Rubail. Talut ni keturunan Lawi. Lawi ni, kita terjemah Levi lah kan? Lawi. Bahasa Arab sebut Lawi. Lam alif waw ya, Lawi. Jadi mereka pun ada puak-puak juga. Mereka pun ada, walaupun sama-sama Bani Israel. Tapi sebab beza keturunan, yang ni keturunan Yahuda, ni keturunan Rubail, masih lagi duk kelahi juga. Okey, mereka pun berbicara sama mereka, yang paling tua mengatakan, ingat tak? Kamu semua sedar tak? Yang ayah kita dulu telah buat perjanjian dengan kita. Apa perjanjian dia? Apa jadi pun kita akan pulangkan balik Yusuf. Apa jadi pun kita tak balik Bunyamin. Dulu sebelum tu, kamu telah cuai terhadap Yusuf. Maksudnya apa? Kamu dulu janji dengan ayah nak pulangkan balik Yusuf masa bawa dia pergi jalan-jalan. Tapi kamu telah cuai sehingga Yusuf tidak kembali pada ayah dia balik. Sekarang kita telah janji dengan ayah kita yang apa jadi pun nak bawa balik Bunyamin. Kat mana janji mereka? Tengok muka surat 243. Tolong baca dia, 243, Puan Norziana. Tolong baca boleh Puan Norziana. Muka surat 243, Boleh. ayat 66. 243. Ayat 66. Ni janji mereka dengan Nabi Yaqub. Bismillahirrahmanirrahim. Dia, Yakub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersamamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahawa akan membawanya kembali kepadaku, kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka melafazkan sumpah, dia, Yakub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita katakan. Okey, terima kasih Puan Narsiana. Sama. Nabi Yaqub kata, aku takkan lepaskan Bunyamin melainkan kamu buat perjanjian dengan aku. Kamu apa jadi pun mesti balik Bunyamin. Melainkan kamu kena tangkap ramai-ramai, kena bunuh ramai-ramai, itu tak apa lah. Jadi yang berlaku sekarang apa dia? Bunyamin seorang tak boleh balik. Bunyamin seorang tak boleh balik. Yang lain boleh balik. Jadi macam mana nak tunjuk muka? Macam mana nak tunjuk muka ke ayah yang kita tak dapat tunaikan janji dia, walaupun kita dah berjanji, dan kita akan buat dia bertambah sedih. Sebelum ni dia sedih dengan sebab kehilangan Yusuf, kitalah puncanya. Sekarang kalau kita balik tak buat Bunyamin, dia makin sedih, siapa puncanya? Kitalah juga puncanya. Jadi abang dia ni boleh dikatakan sedikit berprinsip. Waktu dalam Bible, mereka banyak puji Yahuda dengan Rubail ni. Dalam Bible, dalam Old Testament, mereka banyak memuji dua orang abang ni, Yusuf dan juga Yahuda dan juga Rubail. Sebab dua orang ni lah yang dianggap paling baik dalam 10 orang yang lain tu. Maksudnya jahat-jahat jugalah. Buat teruk jugalah. Tapi dalam teruk-teruk tu ada baik sikit. Ni Yahudi punya pujian terhadap mereka berdua lah. Al-Quran dan hadis tak sebut siapa mereka. Kerana maksud bukan nak mention nama orang tu, tapi nak cerita perangai yang Allah tak suka. Okay? Baik. Cuma dalam ayat ni, dia ni bagus sikit. Yahuda ataupun Rubail ni bagus sikit. Kerana apa? Nampak dia berprinsip dan nampak dia ada rasa malu, rasa bersalah. Apa dia kata pada abang-abang dia yang lain? Adik-adik dia yang lain lah, sebab dia paling tua kat sini. Betul Allah guna perkataan kabir. Dulu kita dah janji dengan ayah kita untuk pulangkan Bunyamin apa jadi pun. Dan sebelum tu, kita pernah janji nak pulangkan Yusuf dan kita telah cuai. Maka dia kata apa? Punya malu aku, punya tak sanggup aku nak tengok muka ayah aku, maka aku takkan meninggalkan bumi Mesir ini. Aku takkan balik. Sampailah berlaku dua perkara. Pertama, ayah hantar surat ke, ayah hantar orang ke untuk beritahu, tak apalah Yahuda baliklah, macam mana dah Bunyamin hilang, Bunyamin kena tangkap bukan salah kamu. Ayah cakap macam tu baru aku balik. Itu yang pertama. Ataupun Allah buat keputusan. Maksud Allah buat keputusan apa dia? Tiba-tiba raja lembut hati, tiba-tiba raja muda Mesir lembut hati, dia lepaskan Bunyamin, bawa aku balik. Dan Allah, dia adalah sebaik-baik yang membuat keputusan. Maknanya apa? Manusia ni bila terdesak,
Bila dia senang, bila dia tak ada masalah, dia lupa Allah. Tapi bila dia dalam kesulitan, bila dia dalam kesusahan, barulah dia sedar Allah sebaik-baik yang buat keputusan. Masa dia bubuh adik dia dalam perigi, dia ni lah dan semua adik-beradik dia yang lain, masa dia bubuh adik-beradik dia bubuh Yusuf dalam perigi, dia tak ada pula kata Allah sebaik-baik penjaga, Allah sebaik-baik keputusan, tak ada pula. Tapi bila dalam kesulitan, barulah keluar Allah kat mulut dia. Allah sebaik-baik yang buat keputusan. Okey, Allah sebaik-baik penjaga. Satu ayat lagi. Ni kata-kata abang dia ni lah nasihat pada adik-adik dia. Irji'u, pulanglah kamu. Irji'u, pulanglah kamu ataupun kembalilah kamu ila kepada abikum, ayah kamu. Abikum, ayah kamu. Maka qulu, ucapkanlah. Dia ajar ni macam mana nak cakap. Ya abana, wahai ayah kami. Ya abana, wahai ayah kami. Inna sesungguhnya ibnaka anakmu. Ibnaka kat sini anakmu refer pada Bunyamin lah. Saraqa, telah mencuri. Wa, dan ma tidaklah syahidna, kami menyaksikan, kami melihat. Syahidna, kami menyaksikan boleh, kami melihat boleh. Illa, melainkan bi, dengan ma apa yang alimna, kami ketahui. Wa, dan ma tidaklah kunna kami lil ghaibi, bagi perkara-perkara yang tidak dilihat. Bukan ghaib ni alam ghaib, bukan, perkara-perkara yang tidak dilihat. Okey. Hafizin, dapat menjaga. Okey, tolong terjemahkan dia. Ni ayat last kita lah. Puan Rosimah, tolong terjemah balik Puan Rosimah. Ayat kita sekarang, ayat 81, Puan Rosimah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui. Dan kami tidak mengetahui apa di sebaliknya. Okey, terima kasih Puan Rosimah. Jadi dia pesan pada adik-adik dia, dia kata bagi jumpa ayah kamu balik, terus cakap kat dia, anak awak mencuri. Jumpa je ayah nanti, terus keluarkan kata-kata ke ayah nanti, anak awak mencuri. Okey. Jumpa ayah nanti, terus cakap kat dia, anak awak mencuri. Itu ayat pertama, cakap jumpa ayah nanti. Dan cakap kepada ayah, kami dah jaga dia masa berduduk dengan kami. Kami boleh tengok dia. Kami boleh perhatikan dia masa duduk dengan kami. Kami hanya mengetahui, kami hanya menyaksikan apa yang kami nampak. Adapun benda yang gaib, kami tak boleh jaga. Kami tak mampu nak kontrol. Kami tak mampu nak kawal. Maksudnya, depan kami kalau kami nampak dia curi, kami dah marah. Depan kami kalau kami nampak dia ambil barang tu, curi piala diraja, kami boleh marah. Tapi belakang kami, masa kami tidur ke, masa kami galik makan ke, masa kami duduk buat benda lain ke, dia curi. Benda tu di belakang kami, mana kami tahu. Macam kita lah juga, anak-anak mencuri masa dia duduk asrama. Anak-anak isap rokok masa dia pergi masjid, ke depan kita. Kalau depan kita dia buat benda tak betul, senang kita nak cubit ke, ketuk kepala ke anak kita. Di belakang kita, mana kita tahu dia buat benda pelik-pelik belakang kita. Ni contoh. Itu maksud al-ghaibi yang pertama. Maksud kami bagi benda yang gaib, kami tak boleh jaga. Maksudnya apa yang Yusuf pula dah. Apa yang Bunyamin buat belakang kami, masa kami tidur, masa kami galik buat benda lain, itu bukan bawah kekuasaan kami untuk kami ambil tahu. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yes, Tuan Safi dah merahkan al-ghaib. Pendapat yang kedua apa dia? Future. Kami dulu, masa kami buat perjanjian dengan kamu, ayat yang tadilah, ayat yang Puan Norziana baca untuk kita tadi. Ayat Puan Norziana baca untuk kita tadi, ayat muka surat 243 tadi, ayat 66. Mereka kata, kami berjanji, kami akan pulangkan balik. Falamma atahum masiqahum,
Bila mereka bersumpah, mereka berjanji nak pulangkan balik Bunyamin. Jadi dia kata, masa kami berjanji itu, kami tak tahu apa yang bakal berlaku hari ini. Benda tu di luar kekuasaan kami. Maknanya apa? Dalam ayat dia ni, ada nak beritahu apa dia? Dia nak beritahu, ayat dia ni, dia nak beritahu yang kami berjanji, masa kami berjanji dengan kamu tu, wahai Nabi Yaqub, yang kami akan pulangkan Bunyamin apa jadi pun, masa tu kami tak tahu perkara ni bakal berlaku. Itu benda gaib. Di luar kawalan kami, di luar pengetahuan kami. Kalaulah masa tu kami dah tahu dah yang si Bunyamin ni nak mencuri, jangan harap kami bawa dia, jangan harap kami nak berjanji dengan kamu. Itu maksud kat ayat ni. Kami dengan benda gaib, future maksudnya. Kami tak tahu. Betul lah kan? Orang yang kahwin salah pasangan, contoh. Orang yang salah pilih bos, salah pilih pemimpin, contoh. Dia mana tahu benda gaib. Masa dia kahwin tu, dia rasa isteri dia tu okey je. Masa dia kahwin, dia rasa suami dia okey je. Tapi rupanya lepas kahwin, baru dia tahu suami dia penagih dadak, contoh. Lepas kahwin, baru dia tahu isteri dia tu ada masalah lain. Buat masalah, contoh. Jadi maksudnya, benda yang bakal berlaku esok lusa, tahun depan, minggu depan, bulan depan, benda tu benda gaib bagi kita. Kalaulah kita tahu pelaburan tu tak betul, kita tak akan melabur walaupun RM10. Ini masalahnya ustaz tu datang kata pelaburan ni bagus, gini. Kita pun terus percaya, tengok lepas 3 bulan lesak. Mana kita tahu benda gaib. Jadi kalau kita tahu masa tu pelaburan ni tak betul, 10% pun kami takkan laburkan. Ini maksud ayat ni. Jadi mereka nak beritahu benda gaib tu, pertama, Bunyamin curi belakang kami tak tahu. Yang kedua, maksud benda gaib ialah masa kami janji dengan kamu, kami tak tahu yang dia akan buat macam ni. Maknanya kata-kata ni apa? Dulu yang kali pertama kami janji dengan kamu, kami dah tahu yang kami takkan tunai janji. Itu poin dia. Tolong baca dia, Puan Rosnani boleh? Surah Yusuf awal-awal dulu. Masa mereka janji dengan Nabi Yaqub, mereka akan pulangkan balik Nabi Yusuf. Masa tu mereka dah tahu yang mereka takkan tunai janji. Maka surat 236, ayat 11-12. 236, ayat 11 dan ayat 12. Boleh, Puan Rosnani? Ni orang maksudnya masa dia janji dengan Nabi Yaqub, masa nak bawa Nabi Yusuf tu, dia dah tahu dah yang dia takkan tunai janji. Dia dah tahu dah dia akan buat sesuatu pada Nabi Yusuf. Okey, ayat 11 dan ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berkata, wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf, padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya. Biarkanlah dia pergi bersama kami esok pagi agar dia bersenang-senang, bersenang lenang dan bermain-main dan kami pasti menjaganya. Okey, terima kasih Puan Rosnani. Masa mereka janji kali pertama ni, mereka dah mengetahui kami apa jadi pun tak akan bawa balik Yusuf. Ni, masa ni. Sama ada kami akan bunuh dia, ataupun kami campak dia, ataupun kami halau tempat di bumi yang jauh. 3 perkara mereka janji nak buat kan. Sama ada bunuh, ataupun bubuh dalam perigi, ataupun letak kat bumi yang jauh. Okey, letak di tempat-tempat yang jauh. Maknanya masa mereka janji tu, mereka dah yakin. Mereka dah ada niat tak baik yang mereka akan pisahkan Yusuf dengan ayah dia. Tak kisah bunuh ke, bubuh dalam perigi ke, campak tempat jauh. Adapun kali kedua mereka janji dengan ayah dia, mereka janji dengan Nabi Yaqub nak pulangkan Bunyamin. Masa tu mereka niat 100% nak pulangkan Bunyamin pada ayah dia. Masa tu. Tetapi mereka tak tahu peristiwa yang bakal berlaku. Apa dia? Bunyamin akan ditahan kerana mencuri. Itu termasuk benda gaib. Itu termasuk benda yang di luar kawalan. Dulu masa Yusuf hilang, kami boleh kontrol. Kami boleh kawal. Kami yang menentukan untuk Yusuf, dia tak akan balik pada kamu, Nabi Yaqub. Itu maksud ayat dulu. Ayat sekarang, kami fikir kami akan bawa balik Bunyamin pada kamu 100%. Sebab masa tu kami tak tahu yang Bunyamin ni akan mencuri. Okey? Ni ayat pertama. Yang abang dia ajar adik dia. Ayat kedua, minggu depan kita sambung. Abang dia ajar, Rubai ataupun Yahuda ajar adik dia. Ayat kedua. Kalau yang kita tak percaya juga, cuba tanya penduduk Mesir ni sendiri. Kalau tak percaya juga, cuba tanya kafilah-kafilah dagangan yang datang minta gandum kat Mesir ni. Cuba tanya mereka. Dan cakap pada ayah, kita adalah orang bercakap benar. Ayat 82 minggu depan. Wa inna lasadikun. Kami orang-orang bercakap benar. Walaupun mereka cakap benar kali ni.
Tuan Safi merahkan balik ayat 82. Wa inna la sadiqun, minggu depan. Kami orang bercakap benar. Ya, memang cakap benar pun. Mereka tak tipu, mereka tak tipu. Mereka memang cakap benar. Mereka cakap benda yang realiti berlaku. Tetapi orang yang dah ada rekod nipu sekali. Okey, orang yang dah ada rekod nipu sekali. Mula-mula dia kata apa? Dia tak datang kerja, dia cakap kat bos dia, mak dia sakit. Mak dia sakit, dia kata mak dia sakit mula-mula. Tiba-tiba bos dia datang rumah dia, tengok mak dia tak sakit pun. Awak kata mak awak sakit, awak tak datang kerja, tapi mak awak relax jaga rumah. Dia pun bila dia dah kita kata apa, perkataan sesuai, bila dah terbukti dia tipu depan bos dia, maka dia malu. Sebenarnya mak dia tak sakit bos, saya tipu je bagi alasan. Kali kedua, katakanlah mak dia betul-betul sakit. Kali pertama tadi dia tak datang kerja, dia kelentong bos dia kata mak dia sakit. Lepas tu tengok-tengok bos dia balik kerja, tengok mak dia relax beli barang kat pasar. Itu mak dia ambil gambar. Ni mak kamu kata sakit ni kat pasar relax je shopping. Contohlah kan, contoh. Kali kedua, kali ketiga, beberapa minggu lepas tu ke, bulan lepas tu ke, mak dia betul-betul sakit masuk hospital. Maka dia pun beritahu bos dia. Bos minta maaf bos, mak saya betul-betul sakit. Saya cakap betul ni bos. Maka kalau bos dia tak percaya pada masa tu, bos dia tak bersalah. Walaupun dia cakap betul masa tu, tapi bos dia tak bersalah kalau tak percaya. Kenapa? Dulu dia pernah ada rekod tipu bos dia. Sekarang dia sungguh-sungguh cakap betul pun orang tak percaya cakap dia. Ni bahana kesan nipu. Sekali kita pernah tipu, kali kedua, 3, 4, 5 kita cakap betul dengan wallahi, tallahi, billahi, betul-betul berlaku sekalipun. Kalau orang tak percaya, orang tetap tidak. Orang tu kita tidak boleh salahkan. Kerana apa? Kita punca orang tak percaya pada kita. Sekali kita menipu, walaupun 10 kali lepas tu kita cakap benar, orang tetap akan nilai percakapan benar kita sebagai penipuan. Jadi mereka kali ni kena sungguh-sungguh ni. Kena sebut, tanya orang tu, tanya orang ni, kami cakap benar. Punya nak yakinkan ayah mereka sendiri. Okey, kita berhenti sini dulu. Kita sambung minggu depan insya-Allah. Minggu depan insya-Allah kelas terakhir kita lah sebelum Ramadan. Minggu depan rasanya kalau ikut kalender, minggu depan kelas terakhir kita sebelum Ramadan. Dan minggu depan kelas terakhir, jadi kita akan sambung kelas malam lepas raya lah insya-Allah. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafaatil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Semua kelas malam saya